Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bertemu kita sekali lagi dalam pertemuan yang ke-49 dan hari ini insya-Allah kita nak buat pelajaran yang ke-9. Pelajaran yang ke-9 ni ialah tentang wazan kumpulan kata kerja dengan dua huruf penambahan. Yang kita telah buat sebelumnya pelajaran ke-8. Kalau kita boleh ingatkan semula ataupun kita nak ulang ingat pelajaran ke-8 kita. Sekarang ni kita sedang buat kumpulan kata kerja. Dan kumpulan kata kerja ini dibagi kepada 3 kumpulan. Yang pertamanya ditambah satu huruf. Dan kita dah buat ni, iaitu wazan dia daripada selain yang asal ni ialah fa'al. Bila ditambah satu huruf, dia berubah menjadi fa'al dan fa'al dan af'al. Dan kita telah bincangkan ketiga-tiga kumpulan ini, cara pembentukannya dengan contoh, beberapa contoh dan juga wazan 5 dia. Maksudnya yang kumpulan pertama itu adalah fa'al, wazan 5 dia yaf'al, fa'al, yaf'al, fa'il, maf'ul dan fa'il. Dan kumpulan kata kerja yang kedua iaitu fa'al, dia mempunyai wazan 5-nya tersendiri. Dan setiap wazan 5 itu ada maknanya tersendirilah. Iaitu telah berlaku, sedang berlaku, pelaku, yang dilaku dan kata terbitan. Dan ini kita telah buat hanya untuk mengingatkan, ulang ingat supaya kita lebih jelas di mana kita sekarang. Dan kalau perlu dirujuklah kepada upload YouTube yang saya telah uploadkan untuk memantapkan lagi perbahasannya. Jadi kita telah buat, kalau kumpulan kedua, kita telah buat dia wazan 5-nya dan pecahan-pecahannya. Contohnya kalau wazan 5 bagi fa'al ialah fa'al, yufa'il, mufa'il, mufa'al dan taf'il. Begitu juga fa'al dia punya wazan 5-nya fa'al, yufa'il, mufa'il, mufa'al dan mufa'alah ataupun fi'al. Dan juga kalau kumpulan yang keempat, wazan 5-nya ialah af'al, yuf'il, muf'il, muf'al dan if'al. Ini ialah wazan umum. Dan kita perlulah mampu untuk mengkiaskannya. Kalau kita gunakan 3 huruf dasar seperti kaf, ba, ra, kalau disuruh membuat perkataan berdasarkan kepada kumpulan yang kedua ni, setelah kita tahu wazan dia, wazan asalnya fa'al, yufa'il, mufa'il, mufa'al dan taf'il. Kalau kita diberi 3 huruf dasar kaf, ba, ra, kita sepatutnya boleh membuatnya, iaitu kabbar, yukabbir, mukabbir, mukabbar dan takbir. Begitulah seterusnya. Jadi kemahiran ini yang perlu kita kuasai, iaitu kita membentuk perkataan baru berdasarkan kepada kumpulan kata kerja ini. Dan kita ada 10 kumpulan, iaitu selain daripada kumpulan pertama, sekarang ni kita ada lagi 3, iaitu ditambah 1 huruf, dan yang kita nak buat hari ini insya-Allah, yang ditambah 2 huruf, terdapat 5 wazan dia. Dan setiap 5 ni dia punya wazan 5. Dan yang insya-Allah akan datang kita akan buat yang ditambah 3 huruf, iaitu istaf'al, dan dia mempunyai wazan 5 ni tersendiri dan juga pecahan daripada wazan 5. Jadi ini penting kerana kalau kita baca Al-Fatihah pun dah tak lari dah. Kita kena faham semuanya ini, barulah kita boleh huraikan, bincangkan tentang surah Al-Fatihah. Dan tiap-tiap wazan 5 dan pecahan-pecahan bagi semua kumpulan kata kerja ini, dia mempunyai kategori. Kategorinya maksud apa? Kalau bahagian fa'il lam tu, bahagian fa'nya ada huruf lemah, dia adalah wazan-wazannya tersendiri. Huruf lemah itu ialah waw dan ya. Kalau huruf lemah di awal, iaitu di bahagian fa, dia ada kategori ini ataupun wazan-wazannya tersendiri. Ataupun huruf lemah ini di bahagian tengah, iaitu lemah tengah, ataupun di akhir.
Dan dia juga ada yang dikatakan yang berhamzah, sama ada bahagian fa ada hamzah ataupun ain ataupun lam. Dan juga yang terakhirnya kategorinya ialah yang berganda, iaitu bahagian ain dan lam adalah terdiri daripada huruf yang sama. Iaitu perbahasan ini samalah juga, ataupun perbahasan ini ialah untuk semua kumpulan kata kerja. Jadi itu yang perlu kita kuasai yang peringkat awal ni, iaitu pembentukan wazan 5 dan pecahannya sebelum kita masuk dia punya kategorinya. Dan kategorinya ada wazan 5-nya sendiri dan pecahan. Jadi inilah perlu kita tumpukan sikit supaya insya-Allah mudah-mudahan pembelajaran kita ni akan lebih mantap lah. Baik, itu ialah gambaran umum tentang apa yang kita sedang buat dan kita akan buat seterusnya sampailah ke pelajaran yang seterusnya. Kita nak selesaikan wazan 5 dan pecahannya bagi setiap kumpulan kata kerja. Dan sekarang ni kita sedang buat iaitu kumpulan kata kerja kita akan buat ya, kumpulan kata kerja yang kelima. Jadi itu yang kita nak dapat gambaran dulu supaya kita teruskan perbahasan kita. Dan tiap-tiap perbahasan seterusnya nanti kita akan bahaskan dari aspek wazan 5 dan pecahannya. Dan kemudian kita akan lihat bagaimana bentuknya sekiranya dia mempunyai ataupun dia daripada kategori-kategori tertentu. Itu ialah pelajaran-pelajaran yang berikutnya lah. Jadi hari ini insya-Allah kita akan tumpukan kepada objektif pada pelajaran ke-9, iaitu ada 2 saja objektif sini. Objektifnya yang pertama adalah kita mesti mampu untuk membentuk wazan 5 kata kerja telah berlaku yang dibentuk daripada 2 huruf penambahan serta makna setiap wazan yang dibentuk. Objektif keduanya ialah kita tahu bagaimana nak membentuk wazan 5 bagi setiap satu daripada 5 kumpulan kata kerja telah berlaku yang dibentuk dengan 2 huruf penambahan ini. Yang pertama kita nak buat wazan 5 dululah. Kemudian baru kita tengok bagi setiap-setiapnya ada pecahan bagaimana. Baik, objektif pertamanya. Ia membentuk 5 wazan kata kerja telah berlaku yang dibentuk daripada 2 huruf penambahan, kerana bila kita tambah daripada fa'al, kita tambah 2 huruf penambahan, dia terdapat 5 wazan ataupun terdapat 5 kumpulan yang terbit daripada fa'al. Jadi yang pertamanya, ini kumpulan kata kerja yang nombor 5 ni, iaitu wazan ni ialah tafa'al. Jadi ini dibentuk dengan menambah huruf ta di awalnya, ta di sini, dan dibariskan dengan baris atas, dan bahagian ain, iaitu bahagian ini digandakan. Jadi asalnya ialah fa'al. Bila dibentuk dengan kumpulan kata kerja 5 ni, kumpulan kelima ni, dia akan menjadi tafa'al. Seperti contoh berikutlah. Ini contoh pertama kita ni ialah perkataan qaf dal mim, dan dia akan disebut ataupun wazan ni ialah fa'il, iaitu begini. Jadi perkataan akan terbentuk daripada qaf dal mim tu ialah qadim. Qadim maknanya apa? Tampil ke hadapan ataupun mara ke hadapan. Tengok konteks ayat nanti. Kemudian bila kita bentuk kumpulan kata kerja yang kelima, iaitu ditambah ta di awalnya, dan bahagian huruf kedua tu disabdukan ataupun digandakan. Jadilah perkataan daripada fa'il, dia akan jadi tafa'al. Dan bahagian ain di baris atas ni, dia tidak baris bawah, dia tidak ikut ini. Dia sentiasa baris atas, tafa'al. Dia tidak kata tafa'il dan sebagainya. Jadi daripada fa'il, dan kita tahu bahawa fa'il ni, kalau wazan yang pertama, ataupun kumpulan yang pertama, dia boleh 3 bentuk. Sama ada fa'al, fa'il ataupun fa'ul. Jadi dalam qaf dal mim, bahagian ain itu dibariskan baris bawah. Jadi fa'il wazannya, jadi kita sebut qadim. Dia qadim maknanya tampil ke hadapan atau memara ke hadapan. Dan tafa'al, kalau kita bentuk daripada qaf dal mim menggunakan wazan tafa'al, iaitu kumpulan kata kerja kelima, dia akan dibentuk dan dia akan disebut taqaddam. Taqaddam maknanya apa? Maju. Taqaddam telah maju. Oleh kerana ini ialah kata kerja telah berlaku. Maknanya telah maju. Jadi ini contoh bagaimana kita membentuk contoh pertama daripada
kumpulan pertama, fa'al, dan kita jadikan dia kumpulan kelima, itu dengan tambah ta di awalnya, dan ain itu disabdukan daripada qaf dan mim, jadilah dia taqaddam. Dan wazannya ialah tafa'al. Jadi sekarang nak mendedahkan saja bagaimana kita nak bentuk sesuatu kata kerja yang daripada kumpulan pertama, dan kalau kita bentuk kumpulan kelima, bagaimanakah pembentukannya dan sebutannya. Ini contoh pertama. Itu qadim maknanya telah tampil ke hadapan. Kalau taqaddam maknanya telah maju. Baik, ini hanya kita nak bentuk kata kerja telah berlaku saja. Kemudian insya-Allah kita akan bentuk wazan 5 bagi tiap-tiap contoh ini. Baik, contoh kedua kata kerja ain lam mim alim. Alim bermakna apa? Tahu. Alim bermakna tahu. Wazan dia fa'il. Kalau kita bentuk dalam wazan yang wazan pada bagi kumpulan kelima ni, dia akan wazan ni ialah tafa'al. Jadi dia apabila dibentuk, kita letak ain di sini, lam di sini dan mim di sini, dia akan jadi ada ta'allam. Inilah dia perkataan yang terbentuk. Ta'allam. Kalau alim bermakna telah tahu, kalau ta'allam bermaksud belajar. Belajar ni makna literalnya ialah tahu ataupun mendapat informasi sedikit demi sedikit. Itu yang dikatakan belajar. Jadi wazan tafa'al ini menunjukkan kepada makna, di antara maknanya ialah menguasai ataupun melakukan satu kata kerja itu sedikit demi sedikit. Jadi dia tahu, asalnya tahu, alim, tapi dia tahu sedikit demi sedikit. Maksudnya dia belajar. Kita sebut belajar. Belajar lain daripada tahu. Tapi dalam bahasa Arab ada kaitan. Tahu, kemudian tahu sedikit demi sedikit. Itu kita terjemahkan sebagai belajar. Jadi itu dia punya perubahan dia. Jadi daripada alim, dia akan jadi ta'allam. Ta'allam apa maknanya? Telah belajar. Kalau alim apa maknanya? Telah tahu. Dan nanti kita akan buat pecahan dia. Kalau alim, kalau saya alim tu, saya telah tahu. Kalau belajar, ta'allam. Kalau saya, ta'allam tu. Itu ialah pecahan daripada kata kerja telah berlaku yang kita akan sentuh insya-Allah pada tiba masanya. Ini nak menunjukkan saja bagaimana sesuatu kata kerja itu berubah makna dan juga bentuknya dengan wazan-wazan tertentu. Sekarang ni kita membincangkan wazan untuk kumpulan kata kerja yang kelima. Jadi 10, jadi kelima sekarang lah. Baik, ini contoh yang seterusnya, contoh ketiga, iaitu daripada 3 huruf kaf bara, dan wazan ini ialah fa'ul. Kaf bara wazan ini ialah fa'ul. Apa makna fa'ul? Dan bagaimana kita bentuk dia? Iaitu dengan kaf bara dia akan disebut kabur. Kaf bara wazan fa'ul dia akan disebut kabur. Apa maknanya? Telah menjadi besar. Ini bahasa Arab dia boleh dibentuk ataupun perkataan besar tu telah menjadi besar tu dianggap sebagai kata kerja. Walaupun kalau kita nak sebut besar sebagai kata nama iaitu sifat, kita tak sebut kabur, kita sebut kabir. Wazan lain. Jadi di sini kabur iaitu telah menjadi besar. Baik, apabila kita membentuknya dengan menggunakan wazan tafa'al iaitu wazan kumpulan kelima, dia akan disebut tafa'al iaitu takabbar. Kita letak ta di awalnya dan kaf, ba dan disabdukan tambah di atas dan akhir kali ra. Jadi takabbar. Itulah dia perkataan terbentuk takabbar. Takabbar, apa makna takabbar? Telah menganggap dirinya besar. Dan kita akan sentuh nanti, kalau wazan 5 bagi takabbar ni, kata terbitannya ialah tafa'ul. Tafa'ul itu yang datang perkataan takabbur. Takabbur itu ialah menganggap diri, proses menganggap diri itu besar. Jadi takabbur lah. Kita sebut takbur, takabbur ataupun takbur. Jadi itu dalam bahasa Melayu, telah jadi bahasa Melayu lah. Tapi bahasa Arab ni ialah takabbur, tafa'ul. Itu kita akan sentuh nanti. Wazan 5 bagi setiap perkataan ataupun setiap kumpulan kata kerjanya. Jadi ini contoh yang ketiga. Contoh ketiga iaitu daripada kaf bara, asal wazan ataupun kumpulan pertamanya ialah fa'ul, kabur. Tapi kalau dijadikan kumpulan ke-5, wazan dia tafa'al, dia akan disebut takabbar. Takabbar bermakna telah menganggap diri dia besar. Jadi ini ialah kumpulan yang ke-5. Dan kumpulan ke-5 iaitu wazan dia tafa'al.
Kumpulan kelima wazan dia tafa'al. Baik. Dan kita ada 5 ya. 5 kumpulan ni, iaitu kumpulan kelima, keenam, ketujuh, ke-8 dan ke-9. Jadi kita nak cuba habiskanlah. Kalau tak habis, insya-Allah kita sambung pada sesi akan datang. Baik, kumpulan keenam. Kumpulan keenam bagaimanakah dia dibentuk? Iaitu dia letak ta di awal dengan menambah huruf ta yang berada di atas di awal kata kerja daripada awal kata kerja fa'al itu, dan ditambah oleh huruf alif selepas bahagian huruf pertama ni selepas fa. Dia asalnya ialah fa'al begini. Tapi bila dibentuk dengan menggunakan wazan kumpulan keenam, dia akan jadi tafa'al, iaitu ditambah ta di awalnya dan lepas alif tu, lepas fa ditambah huruf alif. Daripada fa'al akan menjadi tafa'al. Acuannya beginilah. Ini adalah kumpulan yang ke-6. Baik, kita lihat bagaimana maknanya berubah. Kalau kumpulan pertama daripada 3 huruf dasarnya dal, ra, sin, daras, maknanya telah belajar. Sekarang kata kerja belajar tu dalam bahasa Arab boleh 2-3 perkataan digunakan. Kita yang tadi ta'allam tadi boleh juga maknanya belajar. Ta'allam. Ta'allam maknanya belajar, bahasa kita lah. Tapi dari segi makna literalnya lah mendapat ilmu sedikit demi sedikit. Kita anggap kita gunakan ataupun kita terjemahkan sebagai belajar. Dan ada perkataan lain yang khas digunakan untuk menunjukkan makna belajar, iaitu daras. Wazan dia fa'al. Daras iaitu kumpulan pertama. Daras, kumpulan pertama bermakna telah belajar. Baik. Kalau kita bentuk di dalam wazan kumpulan ke-6, iaitu tafa'al, kita letaklah dal, ra, sin yang asal tu di bahagian fa, ain, lam. Jadi ini kemahiran yang kita kena kuasai. Jadi kita akan sebut nanti kataan yang dibentuk ataupun kata kerja yang dibentuk ialah tafa'al, iaitu tadaras. Tadaras. Apa makna tadaras? Maknanya belajar bersama-sama. Ada 2 makna beza ni, belajar saja. Tidak menunjukkan kumpulan, tidak menunjukkan 2-3 pihak ataupun 2-3 orang yang melakukannya. Tapi kalau kita sebut tadaras, dia akan bermakna belajar bersama-sama. Dan dalam wazan 5 ni nanti kita akan jumpa ataupun kita akan bincangkan bahawa tadaras ini ialah kata kerja telah berlaku. Kalau kata terbitannya wazannya ialah tafa'ul. Tafa'ul. Jadi itulah datangnya tadarus. Bertadarus Al-Quran di bulan Ramadan dan bulan-bulan lain, iaitu kita belajar membaca Al-Quran dengan tajwid bersama-sama. Ini bukan seorang lah, kena lebih pada seorang. Itu yang dikatakan ataupun itu makna yang ditunjukkan oleh wazan kumpulan kata kerja yang ke-6, iaitu tafa'ul. Tafa'al, kata kita telah berlakunya, dan kita gunakan dal, ra, sin, dia akan menjadi tadaras. Dan maknanya berubah sikit, iaitu belajar saja daripada daras, tetapi kalau tadaras maknanya belajar beramai-ramai ataupun bersama-sama. Lihat konteks itu ya. Baik, itu ialah contoh pertama daripada wazan kata kerja kumpulan kata kerja yang ke-6. Contoh kedua bagaimana? Kita gunakan qaf, ba, lam. Qaf, ba, lam, wazan dia fa'il. Jadi kita akan sebut qabil. Qabil maknanya terima. Dia telah menerima. Baik, kalau kita bentuk dalam wazan kumpulan kata kerja ke-6, iaitu tafa'al, kita letak lagi qaf, ba, lam ni bahagian fa, bahagian ain, bahagian lam. Jadi dia akan terbentuk kata kerja yang bunyi dia tafa'al, iaitu taqabal. Taqabal yang asalnya ialah qabil. Qabil telah terima. Kalau taqabal maknanya apa? Maknanya taqabal maknanya bertemu ataupun bersemuka. Jadi ada kaitan dengan makna yang pertama atau tidak, itu kadang-kadang ada kaitan yang jelas, kadang-kadang tak begitu jelas. Jadi kalau taqabal tu kita tak nampak sangatlah kaitannya dengan yang pertama tu, iaitu qabil, menerima. Kemungkinanlah maknanya iaitu bertemu tu ialah kita menerima seseorang tu. Kita bertemu dengan dia, kita terima dia lah. Seolah begitulah. Kalau kita nak cuba kaitkan daripada makna asal yang kumpulan kata kerja yang pertama dan apabila dibentuk dalam kumpulan kata kerja yang ke-6 ni,
maknanya kemungkinan nampak jelas, kemungkinan tidak begitu jelas. Tapi yang penting kita tahulah bahawa wazan ni ialah tafa'al dan kita bentuk dia dengan perkataan yang terbentuk ialah taqabal. Baik, itu adalah contoh kedua daripada qabil telah menerima, taqabal maknanya bertemu ataupun bersemuka, boleh kata begitu. Dan kita akan lihat konteks ataupun kamus untuk melihat maknanya lebih jelas lagi. Kita lihat contoh yang ketiga daripada kumpulan ke-6 iaitu tafa'al. Daripada fa'al dia akan jadi tafa'al. Jadi digunakan huruf yang digunakan, huruf dasar digunakan ialah ra, jim, ain. Kalau dibentuk dalam wazan dia fa'al iaitu kumpulan pertama, dia akan terbentuk perkataan raja'. Raja' maknanya telah pulang ataupun telah balik. Tapi kalau kita bentuk dia dalam wazan tafa'al, kita kena mampu menyebutnya ataupun membentuk perkataan baru dengan meletakkan ra, jim, ain di bahagian fa, ain, lam. Pada raja' dia akan jadi taraja'. Taraja' inilah perkataan terbentuk. Apakah makna taraja'? Maknanya berundur. Adalah kaitan sikit ya. Balik tu dia balik. Dia balik lah kan, pulang. Tapi kalau berundur ada kaitan sedikit dengan dia balik tu. Maksud dia berundur. Tapi makna dia lain lah. Bukan makna dia balik. Jadi kalau kita nak kata berundur, taraja'. Dia berundur daripada ataupun dia berundur daripada pendapatnya. Maksud memulai di pendapat begini, tapi dia tidak berpendapat demikian, dia berundur. Ini taraja'. Dia adalah ayat-ayat nanti. Kalau kita jumpa ayat nanti, kita akan nampaklah bahawa taraja' ni akan makna berundur ataupun dia tidak berpegang kepada sesuatu yang sebelum dia berundur tu. Baik, itu pun kena lihat konteks ayat baru kita nampak dia. Ini hanya dalam konteks sekarang ni kita nak menunjukkan bahawa bagaimanakah kalau kumpulan pertama, raja', nak bentuk dia dengan menggunakan wazan kumpulan kata kerja yang ke-6 itu, bagaimanakah sebutannya? Begini sebutannya, taraja', iaitu wazan dia tafa'al. Baik, itu ialah kumpulan yang ke-6. Kerana kita ada 5, yang tambah 2 huruf ni ada 5. Yang pertama tadi tafa'al, dah selesai dah. Tafa'al. Tafa'al. Dan yang kedua iaitu tafa'al. Jadi dia tidak ada beza sangat ya, kecuali lepas fa ni ada alif dan ain itu tidak ada sabdu, bersalahan dengan yang kumpulan kata kerja yang kelima ni, tafa'al. Dan kalau yang keenam dia disebut tafa'al, lain sikit ya. Kita lihat pula kumpulan yang ketujuh. Sekarang ni nak mendedahkan saja untuk memberi gambaran bagaimana nak bentuk tiap-tiap kumpulan kata kerja ini. Nanti insya-Allah lepas ni kita akan lihat wazan 5 dia bagaimana. Kemudian kita boleh lihatlah kesimpulannya ataupun tengok pattern dia ataupun struktur bagaimana dia berubah. Baik, kumpulan kata kerja 7. Iaitu wazan dia ialah infa'al. Bagaimana ia dibentuk? Ia dibentuk dengan menambah huruf in di awalnya. In, kekallah 3 huruf yang asal tu. Infa'al. Jadi ini tak, rasanya taklah begitu susah. Kita letak in saja di awalnya dan kita sebutlah kata kerja yang 3 huruf tu. Infa'al. Baik, dia sebut in di awalnya dan itu dengan huruf alif dan dibariskan bawah ketika menyebut, dan huruf nun itu dimatikan. Itu cara dia dibentuk. Baik, kita tengok makna dia. Kalau kumpulan pertama daripada qaf, ta, ain, kalau kita bentuk dia untuk kumpulan pertama, dia akan disebut fa'al, iaitu qata'. Qata' apa maknanya? Memotong. Qata', memotong sesuatu. Dan kita akan buat nanti insya-Allah dia punya pecahan dia. Kalau saya qata' tu, saya telah potong. Kalau kamu lelaki, qata'ta. Kalau kamu perempuan, qata'ti. Jadi ini semua kita kena hafal lah. Dia punya perubahan wazan-wazan ni yang menunjuk kepada makna-makna yang berbeza. Jadi kalau kumpulan kata kerja yang pertama, fa'al wazan dia, dan dia akan disebut qata', maknanya dia telah memotong. Dan qata' ni menunjuk pada lelaki, dia seorang lelaki telah memotong. Itu kita dah buatlah pecahan-pecahan bagi setiap wazan 5 tu, apakah makna yang ditunjukkan. Baik,
Kalau kita bentuk dia dengan menggunakan wazan kumpulan ke-7, kita letak alif nun di awalnya dengan sebut in, dan kita sebutlah perkataan asalnya qata', in fa'al, dia akan terjadilah kata kerja kumpulan ke-7 iaitu in qata'. In qata' apa maknanya? Terpotong. Itu ada kaitan, nampaklah kaitannya. Ini kalau memotong maknanya dia transitif. Transitif maksudnya dia perlu kepada objek. Potong apa yang potong? Potong timun ke, potong apa sajalah. Potong ikan ke, potong daging dan sebagainya. Tapi kalau terpotong, dia tidak perlu pada objek. Dia melambangkan sesuatu itu telah berlaku potong pada dia. Jadi terpotong. Jadi itu di antara makna yang ditunjukkan oleh wazan ataupun wazan kumpulan ke-7 ni, iaitu dia menjadi intransitif. Maksudnya daripada asalnya transitif perlu pada objek, jadi apabila kita bentuk dalam wazan in fa'al, dia akan menjadi tak transitif. Contoh lain nanti ialah kasar. Tak tahu tidak. Ada contoh lain, kasar maknanya pecah. Kalau in kasar maknanya terpecah. Begitulah nanti insyaAllah perkataan kita akan lihatlah perbezaan di antara kumpulan kata kerja yang pertama dan yang ke-7. Ini contoh pertama. Jadi kita lihat contoh lain. Yang contoh kedua ni ialah digunakan dal fa'il. Maksudnya ialah fa'al, iaitu dafa'. Dafa' maknanya tolak. Dafa' dia lelaki telah menolak sesuatu lah. Ini kita nak tengok perkataan saja yang dibentuk tu. Kita belum buat ayat lagi. Baik, kalau kita bentuk dalam wazan in fa'al, dia akan terjadilah ataupun terbentuklah perkataan kata kerja kumpulan ke-7 ni, yang itu letak in di awalnya, jadi akan jadi in dafa'. In dafa' maknanya apa? Tertolak. Kalau tolak, dia tertolak. Macam tertepis ke, tertolak ke, dia jatuh dan sebagainya. Itu tengok ayat nantilah. Tapi in dafa' maknanya tertolak. Ada kaitan dengan tolak. Itu tolak ni sensitif, perlu pada objek, dia menolak sesuatu. Kalau tertolak, permohonan dia itu tertolak, katakan, ataupun apa sajalah yang melihat konteks nanti menunjukkan makna perkataan ini, kata kerja ini, in dafa'. Ini ialah yang contoh kedua. Dafa', in dafa'. Jadi kemarin kita perlu ingat ni lah, kita kena mampu menyebut fa'al dan ubah kepada in fa'al. Jadi sebut dia satu kata kerja daripada wazan ataupun kumpulan yang pertama, kita mampu membentuknya dalam bentuk kumpulan ke-7. Letak in di awal saja. Kalau dafa', in dafa'. Kalau yang tadi qata', in qata'. Begitulah seterusnya. Dan contoh ketiga ialah sakab. Sakab apa maknanya? Menumpahkan sesuatu. Menumpahkan air atau menumpahkan apa sajalah yang sesuai mengikut konteks ayat. Kalau kita bentuk dia sin kaf ba ni dalam wazan in fa'al, dia akan menjadi in sakab. In sakab maknanya apa? Tertumpah. Kalau air itu tertumpah, dia in sakab. Begitulah ya, tengok konteks. Sebenarnya ini perkataan yang kita bentuk ni ialah perkataan saja. Tapi dalam kita akan lihat di dalam kamus nanti bahawa dia berubah-ubah. Maksudnya makna kita boleh pilih macam-macam yang sesuai dalam mengikut konteks satu ayat. Ya. Lepas ni insyaAllah kalau kita ada masa, kita akan lihat kamus bagaimana dia menghuraikan makna tiap-tiap kumpulan kata kerja ni. Baik, itu ialah kumpulan yang ke-7. Kita tengok kumpulan yang ke-8 pula. Wazan dia macam kumpulan ke-7, in fa'al, tapi dia lain sikit ya. Bentuknya ataupun rentaknya sama in fa'al, tapi di sini if ta'al. In fa'al, if ta'al. Bukan sama dia, tapi di sini cara dia bentuk ialah letak alif di awal dan diletak ta selepas fa. Dan fa tadi itu dimatikan. If ta'al. Itu cara dia dibentuk. Baik. Contohnya bagaimana? Kalau kumpulan yang pertama, ghasal. Ghasal maknanya basuh. Basuh. Tapi kalau dia ghasal ni, letaklah di sini. Ghasal, rin letak di sini. Ta pun letak lepas rin ni, pada huruf pertama. Kemudian sin dan lam. Jadilah dia irtasal. Ifta'al. Jadi satu dipanggil apa? Satu huruf dasar. 3 huruf dasar, rin, sin, lam. Kalau ghasal maknanya basuh, kalau irtasal maknanya mandi.
Mandi itu basuh juga, tapi kita sebut kita mandi, itu tidak senang transitif. Kalau basuh ada benda yang kita basuh. Kalau mandi kita mandi je. Saya telah mandi. Tak perlu ada saya telah mandi apa benda, tak perlu objek. Itulah di antara makna yang ditunjukkan oleh wazan ataupun kumpulan yang ke-8 ini. Baik. Tengok contoh kedua. Contoh kedua daripada Ain, Qaf, Dal. Kalau wazan kumpulan pertamanya fa'al, iaitu aqad, maknanya simpulkan. Kalau kita sebut, kita buat dia dalam wazan kumpulan ke-8 ni, ifta'al, dia akan jadi i'taqad. Dia asalnya Ain, Qaf, Dal. Aqad, dia akan jadi i'taqad. I'taqad ni maknanya tersimpul. Dan i'taqad, kata terbitannya ialah ifti'al, iaitu i'tiqad. Jadi itu yang dia kata, asal perkataan i'tiqad tu. I'tiqad tu maksudnya yang pegangan tersimpul di dalam hati seorang. Itu i'tiqad dia. Tersimpul maksudnya tak boleh dileraikan. Itulah pegangan dia. Itu di antara makna yang ditunjukkan oleh wazan ataupun wazan kumpulan kata kerja yang ke-8 ini, iaitu ifta'al. I'taqad. I'taqad maknanya apa? Telah tersimpul. Kerana kataan yang kita bentuk sekarang ni ialah kata kerja telah berlaku. Kalau aqad, menyimpulkan. I'taqad, telah tersimpul. Dan dia ada wazan 5 dia. Telah tersimpul, sedang tersimpul, orang yang menyimpul, benda yang tersimpul dan apa yang disimpulkan itu. Jadi i'tiqad lah, itulah dia i'tiqad. Baik, kita sambung lagi ya. Itu ini contoh kedua. Dan contoh ketiganya, kataan daripada huruf dasar 3 huruf, jim, mim, ain. Kalau kita bentuk dia wazan ifta'al, dia akan jadi ijtama. Ifta'al, ijtama. Apa makna jama'? Iaitu dalam kumpulan yang pertama, maknanya mengumpulkan. Tapi kalau ijtama', apa maknanya? Terkumpul. Jadi kita lihatlah bahawa kebanyakan makna yang ditunjukkan oleh kumpulan ataupun wazan kumpulan kata kerja ke-8 ni ialah dia tidak transitif. Kalau yang pertamanya fa'al, dia transitif, maksudnya dia perlu pada objek kumpul, mengumpulkan sesuatu, mengumpulkan apa ni, berita, mengumpulkan baju dan sebagainya. Tapi kalau ijtama' makna terkumpul. Di antara makna yang ditunjukkan oleh wazan kumpulan kata kerja yang ke-8. Baik. Habis ya, kumpulan kata kerja ke-8. Dan tinggal satu lagi, iaitu wazan kumpulan kata kerja ke-9. Ini dia bentuk dalam 2 huruf penambahan. Ditambah 2 huruf. Daripada asal fa'in lam. Itu wazan atau kumpulan kata kerja ke-9 ni ialah if'alla. Dia dibentuk dengan meletakkan alif di awalnya. Dan fa itu dimatikan. Dan lam di sini digandakan. If'alla. Itu cara dia dibentuk. Baik. Contoh-contoh ni bagaimana? Contohnya begini. Kalau kha, dad, ra, khadir, dia akan jadi ikhdarra. Ini ikhdarra ialah kumpulan kata kerja yang ke-9. Jadi kalau fa'il wazan kumpulan kata kerja yang pertama, khadir maknanya telah menjadi hijau. Kalau if'alla ikhdarra maknanya menjadi sangat hijau. Ini di antara wazan ni, di antara makna yang ditunjukkan ialah bersangatan sesuatu itu. Dan dia apa ni, menjadi hijau ni dalam bahasa Arab dia dianggap kata kerja juga, bukan kata kerja, bukannya kata sifat. Jadi, kalau ikhdarra ialah kata kerja telah menjadi hijau yang bersangatan. Ini ikhdarra untuk lelaki. Kalau yang menjadi hijau tu benda yang jadi hijau bersangatan tu kalau perempuan, dia akan sebut ikhdarrat. Dan seterusnya lah pada wazan 5 nanti insya-Allah kita akan bincangkan. Ini contoh pertama. Jadi kebanyakannya wazan if'alla ni ialah untuk warna dan sifat yang jelek bagi seorang itu. Baik, contoh keduanya ialah zai, ra, qaf. Baik. Zai, ra, qaf maknanya telah menjadi biru ya. Zariq, zariq telah menjadi biru. Kalau izraqa telah menjadi sangat biru. Itu wazan dia if'alla. Samalah tadi ya. Ikhdarra telah menjadi sangat hijau. Kalau izraqa telah menjadi sangat biru. Jadi ini khas untuk warna. Wazan ni lebih kepada warna. Dan yang terakhir sekali, contoh terakhir ialah samur, iaitu fa'ul wazan dia. Samur maknanya jadi coklat. Maksudnya orang yang kulit dia tu bukan hitam tapi ke arah coklat lah begitu. Jadi disebut
biasa disebut beginilah, samur ataupun asmar. Tapi kalau menjadi kulit dia bersangatan, coklat tu mirip ke arah nak hitam katakan, jadi digunakan wazan if'alla ismarra. Ismarra, iaitu menjadi warna sangat coklat. Itu makna. Kita tengoklah nanti dalam ayatnya bagaimana dia melambangkan makna-makna tertentu ni. Baik, itu ialah contoh yang ketiga daripada wazan kumpulan kata kerja yang ke-9 yang terakhir bila ditambah dengan dua huruf penambahan daripada yang asal fa'alam. Itu habislah. Jadi kesimpulannya, kerana objektif kedua ni kita akan lihat bagi tiap-tiap kumpulan yang ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 dan ke-9 ni kita akan lihat wazan 5 dia bagaimana. Ini ialah objektif kedua nanti. Jadi itu sebagai kesimpulan itulah dia daripada lihat kan kita masa pun lebih kurang sebanyak lagi ni. Jadi kita nak simpulkan dulu iaitu perbincangan kita ni. Kalau kita lihat di pelajaran ke-8 kita nak simpul kembali ini dia. Ini kita dah buat ni tambah satu huruf penambahan. Timbullah fa'al, fa'al dengan apa. Tapi bila tambah dua huruf penambahan, dia jadi tafa'al, tafa'al, infa'al, ifta'al dan if'alla. Ini kita rasakan insyaAllah nanti akan datang kita akan buat pecahan wazan 5 bagi setiap-tiap kumpulan ini. InsyaAllah. Jadi masa sekarang ni kurang sebanyak ini. Jadi insyaAllah siapa yang berkesempatan kita masuk ke sesi kedua nanti selepas 5 ataupun 10 minit. Jadi itu saja untuk hari ini. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.